Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang apa itu yang dikatakan dengan storyboard ataupun macam mana kita nak terjemahkan idea kita ke dalam bentuk yang boleh dilihat. Okay, saya akan sharekan slide saya. Development of multimedia courseware, flowchart and storyboard. Okay, bila kita sebut pasal flowchart, storyboard ataupun mungkin kalau pernah dengar berkenaan dengan screen diagram, okay, semua benda tu adalah lakaran yang kita lukis ataupun kita lakarkan di atas kertas yang menunjukkan idea yang dalam fikiran kita. Okay, dia adalah outline lah sebagai panduan juga kepada kita bagaimana dengan adanya bahan benda-benda ni dia dapat membantu kita dari segi menjimatkan masa dan juga untuk kita tentukan kualiti untuk sesuatu produk yang kita nak bangunkan itu nanti. Ia juga boleh dijadikan sebagai pembantu untuk kita merancang, okey, dan juga menyediakan kita punya produk tu dalam bentuk yang lebih sistematik. Okey. Selain itu, bila kita ada satu orang kata lakaran ataupun idea yang diterjemahkan, kadang-kadang susah kan kita bila idea tu dalam fikiran kita dia tak berbentuk structure. Maknanya dia bila benda tu terlampau abstrak yang aku nak buat courseware ni mesti ada kartun-kartun, mesti ada orang cakap macam ni. Tapi dekat mana bahagian itu kita tak nampak. So dengan adanya flowchart, flowchart, storyboard dan sebagainya ini, dia dapat membantu kita untuk menentukan di mana tata susun dia, ikon apa kita nak guna, okey, elemen multimedia yang mana lebih sesuai dari segi warna. Okey, itulah pentingnya ada benda-benda macam ni. Okey, flowchart. Flowchart ni dia sebenarnya lebih berbentuk orang kata flow. Bila sebut flow tu aliran. Bila dia akan menentukan di mana awal, di mana akhirnya dan di mana ke mana arah sesuatu perjalanan produk tu nanti. Okey. Kalau kita lihat di sini flowchart ni didefinisikan sebagai a graphical, okey, graphical representation showing the flow of control among the steps in the program, people in the organization or pages of a presentation. Okey, selalunya flowchart ini dia akan ditunjulkan ataupun divisualiskan dalam bentuk simbol. Okey, kalau kita tengok dia ada simbol oval, okey, line ada berbentuk diamond, okey, trapezium dan juga rectangle. Dan setiap satu ni sebenarnya dia ada standard maksud yang tetap. Contohnya oval ni, okay, donates the beginning or end of a program. Jangan suka-suka hatilah kalau kita nak buat satu flowchart tu, tak nak lah atas tu lukis oval, nak lukis 4 segi. Maksud dia dah lain. Okay, so kena warna tak apa, yang penting simbol dia tu. Sama juga line. Orang ambil mudah kalau line tu tak apalah, tak ada anak panah, tak apalah anak panah ada kat belah kanan atau kiri. Dia mencermin ataupun menggambarkan sesuatu sebenarnya dalam kita punya flowchart tu. Bila orang tengok, orang faham sistem ni ataupun produk ni macam ni dia punya cara kerja dia. So kena hati-hatilah. A flowchart indicates sequence and decision point as well as starting and stopping point. Okay, it is easier to grasp relationship visual in a flowchart than in a verbal description. Okay, kita ada simbol oval ni, kita tahu end ataupun start of the product tu. Lepas tu line tu dia punya flow. Kalau yang berbentuk parallelogram ni, dia menunjukkan input. Maknanya kalau kita kata, kalau untuk produk tu kata please insert your name. Okay, so dekat situ kena ada simbol ni lah, ya. Kalau rectangle ni pula dia menunjukkan proses. Okay, proses, contohnya proses mengira. Okay, mengira ataupun dia membuat formulation, kan. So kat sini dia ada satu proses, dan kalau berbentuk diamond ni user ataupun pengguna tu perlu buat satu decision, ya.
Contohnya kalau pada screen menu, so screen menu digambarkan dalam bentuk diamond kerana screen menu kita perlu pilih nak pergi ke mana. Kita nak keluar ke ataupun kita nak pergi kepada, kalau dalam permainan level 1 ke level 2 ke. Okay, so dekat situ ini adalah yang asas lah. Sebenarnya dia ada macam-macam jenis lagi. Okay, boleh tengok dekat Google ataupun cari dalam buku. Kalau bentuk database, kalau kita nak simpan data, bentuknya macam mana. Okay, kalau perlukan macam nak, kalau nak print ke apa, bentuknya macam mana. So dekat situ adalah dia punya standard simbol yang sesuai untuk flowchart. Okey. Yang ini bila bentuk yang macam ni, bila kita dah gabungkan semua simbol-simbol tadi menjadi satu flowchart yang lengkap lah. Ada startnya, ada endnya. Okey. Dan sebenarnya sebelum kita nak menghasilkan flowchart ni, dia mesti ada satu cerita. Okey. Macam mana perjalanan courseware tu. Okey. Secara contohnya kalau start, lepas tu sini faculty to prepare update a complete lecture. Okay. Ini sebenarnya dia nak buat satu proses courseware development process tentang macam mana lecturer tu nak upload nota. Okay. Okay. And then start, lepas tu nota tu diminta untuk dipreparekan. Okay. Tengok lecturer dah complete ke belum. Kalau belum, okay, kalau belum, apa akan dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke tak adalah, maknanya dia tak adalah out kan. Dia kalau dah lengkap, dia akan pergi ke bawah ni. Faculty upload on Jupyter and notify gateway gatekeeper. Okay, maksudnya Jupyter tu mungkin dia punya nama sistem dah kot Okay, dan notify gatekeeper ni adalah orang mungkin admin dia tu. Okay, itu adalah depends juga kepada developer tu. Dia nak namakan apa benda yang mungkinlah dia je yang faham. Okay. And then, okay, selalunya dekat kalau yang berbentuk diamond ni, dia akan tanya. Dia akan tanya kat sini lah macam, is lecture complete, ataupun sini, does gatekeeper lecture pass? Okay, kalau yes, dan dia juga ada yes dengan no sebab dia adalah decision. Okay, bila dah satu decision ni, dia akan melalui satu proses gatekeeper tu upload on green, I don't know lah green tu apa maksudnya. Mungkin dia punya sistem ke ataupun dia punya kelas ke kan. Lepas tu need to update or notify, maksudnya perlu tak maklumkan kepada yang upload tu. Kalau yes, dia akan pergi ke atas balik. Maknanya faculty prepare, maknanya dia akan ulang benda yang sama balik. Dan kalau tak ada, kalau tak nak, dia akan terus end. Okay, itu yang dimaksudkan satu yang lengkap lah. Lengkap maksud ada start, dia ada end. Okay, ini yang sebenarnya yang basic. Kalau sesuatu yang lebih kompleks, dia lagi besar lah ya. Kalau dia tak muat dengan satu page, dia kena bersambung lah. Kena bersambung tu dia ada satu lagi cara ataupun simbol yang lain. Itu kena study sendiri. Okay. Okay, seterusnya tadi flowchart, yang ini pula storyboard. Okay, storyboard ni dia lebih kurang macam satu memanglah dalam bahasa Melayu papan cerita lah ya. Bila kita tengok, dia sebenarnya taklah berbentuk yang macam tadi atas tu. Flowchart ni dia lebih kepada flow. Maknanya kita tahu flow dia daripada one phase, daripada satu proses ke satu proses. Kalau storyboard ni dia lebih memaparkan kepada layout ataupun paparan yang kita akan lihat dalam screen tu nanti. Okay. A quality storyboard is a tool to help facilitate the introduction of quality improvement process into an organisation. Okay, maksudnya bila adanya satu papan cerita ataupun storyboard tu, kita lebih jelas lah bila kita nampak, okay, dari screen pertama, contohnya screen montage, lepas tu pergi kepada menu, lepas menu mungkin ada dia punya pilihan-pilihan yang lain. Yang itu kita boleh nampak melalui storyboard. Okay, storyboard ni selalunya orang gunakan untuk web development. Kadang-kadang tu kalau dalam bidang perfilman, dia akan tunjukkan certain animation tu punya scene. Okay, dan dia juga menjadi salah satu dalam bahan design tu untuk kita present and describe interactive event. Okay, maknanya sebab itulah bila setiap kali
Event tu maksudnya setiap perlakuan yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem atau produk tu akan ditonjolkan dalam bentuk storyboard tu nanti. Dia termasuklah sekali dengan elemen-elemen multimedia yang lain. Ada muziknya, dalam ada kata sound, ada sound effect, lepas tu ada rajah, teks, semua tu dinyatakan secara jelas dalam storyboard. Ya. Okey, tapi berbeza tau antara storyboard application, storyboard courseware dan juga storyboard untuk animation ataupun movie. Yang itu pun sila kaji sendiri. Okey, saya bagi tips sikit-sikit je. Okey. Interactive media storyboard. Okey, selalunya macam saya kata tadi, ia adalah berbentuk yang rajah yang kita lebih jelas atau visual yang lebih jelas iaitu kalau dalam apps dia lebih kepada, pernah dengar tak GUI? GUI, Graphical User Interface. Maknanya interface ataupun paparan tu kita akan nampak dari sudut grafiknya. Okay. So dekat dari jika kalau dari segi aliran tadi kita lebih mudah menggunakan sitemap ataupun flowchart, tapi dari segi bila kita menggunakan storyboard ni, kita lebih nampak ataupun maklumat tu lebih sampai jelas dari segi dia punya navigation, dari segi susunan atur dia, ya, dan juga dia juga membolehkan pengguna ni ataupun sebelum dia nak membangunkan produk tu, dia akan feel. Okay, dia akan rasa sendiri bila dia lihat benda tu dari sudut orang kata rajah. Okay, sebelum kalau hanya menggunakan flowchart je, tak sampailah rajah tu sampai pada dia, ya. So, penting storyboard ni pertama dari segi visual aspect je lah. Okay, belakangan tu kalau boleh betul-betul sama dengan apa yang nak kita bangunkan tu. Okay, jangan dalam lakaran tu lukis lain, dalam yang sebenarnya lain. Tapi kebanyakannya orang macam tu lah. Okay, secara jujurnya orang akan buat dulu. Okay, bina semua dulu, lepas tu baru buat storyboard. Betul ke tak? Jawablah sendiri. Okay, and storyboard ni juga dia akan menunjukkan apa information yang akan terkandung dalam produk tu. Dan dalam storyboard juga ada description tentang multimedia elemennya, tentang animationnya, interaction dan sebagainya. Sebab tu kalau sebaik-baiknya sebelum kita nak bangunkan satu-satu produk ni, kita kena ada storyboard. Okay, sama juga kalau FYP nanti kalau boleh tunjuklah storyboard tu dulu kepada supervisor. Okay, kalau dah okay storyboard tu, dah supervisor pun dah okay, mudah, ikut je. Ini nanti kalau kita buat tiba-tiba tak menepati apa yang sepatutnya, dah satu kerugian yang sangat besar. Okay. Okay, ada lagi satu sebenarnya storyboard ni, macam saya dah cakapkan dulu, kalau di bidang profesional, designer dan juga developer adalah kemungkinan dua orang yang berbeza. Okay, jadi designer ni dia nak bagi tahu kepada developer ni, dia bukannya boleh hari-hari jumpa cakap nak sistem ni nak macam ni ya, dia akan pergi sini. No, dia hanya akan serah saja. Dia akan email saja kepada designer tu. Designer tu perlu baca pula, oh macam ni, flowchart dia macam ni. Jadi kalau flowchart dan juga storyboard dia orang kata jelas dan juga mudah untuk difahami, so produk yang akan dibangunkan tu nanti akan sama seperti apa yang dia plankan. Okay, so sebab itulah dia ada satu sistem orang kata pengkhususan kerja lah, ya. So penting storyboard dan juga flowchart ni. Okay, ini saya bagi contoh, boleh tengok macam mana dekat YouTube, ya, macam mana nak membangunkan storyboard ni. Okay, kalau kita tengok dekat dalam gambar ni pun kita boleh nampak dia ada berbentuk rajah dan setiap rajah tu dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Okay, boleh check, boleh tengok video ni. Okay, dan ini saya bagi satu contoh macam mana courseware untuk
storyboard untuk courseware lah ya. Okay, contohnya dekat sini. Okay, dia nak buat bentuk macam saya kata pun boleh macam courseware jugalah. So title dia dekat sini, lepas tu dia ada image, dia nyatakan image tu dia ambil pada mana supaya nanti developer tu mudah untuk masukkan. Okay, and animation dia kata dia adalah bentuk 2D, okay, tempoh dia 25 saat. Benda-benda tu sangat detail. Okay, supaya mudah. Macam ini sebagai orang kata panduan kita, panduan kepada developer tu untuk buat exactly macam yang team tu nak buat. Okay. Dan dia ada explanation lah, di storyboard explanation. Di storyboard explain apa benda-bendanya. Okay. Gambar raja, lepas tu dia ada button dia pun ni, next button, exit button, ni kedudukan dia. So semuanya lengkap. Okay. Okay, ini salah satu contoh, yang ini pun sama juga. Yang ini lagi ringkas. Bukan maksud saya dia hanya tunjuk dari segi gambar-gambar macam ni je. G1 tu apa? Okay, G, dia dah kata G tu grafik. Okay, T itu adalah text topic. Okay, A ni maksudnya animation. Okay, semua tu dia telah orang kata statekan pada papan cerita tu. Alright. Okay. Untuk storyboard ni juga, saya kata dia berbeza dengan storyboard movie ataupun storyboard orang kata animation, okay? Sebab dia adalah bentuk sistem. Sebab tu kalau baik kalau sesiapa yang juga ada kemahiran melakar, melukis ke apa semua, boleh lukis storyboard tu mengikut yang exactly apa yang paparan yang kita boleh lihat dalam skrin. Okay, dan sebenarnya storyboard dan juga flowchart ni dia sangat berguna ataupun untuk sangat penting untuk rujukan pada kalau dalam instructional design tu pada peringkat design. Okay, design. Sebab dua ni adalah yang berbentuk fizikal, maknanya dia belum dibangunkan lagi. So orang boleh komen, orang sebelum benda tu dibangunkan, orang boleh buat pengubahsuaian. So di situ pentingnya storyboard dan juga flowchart ini. Yang mana kedua benda ni akan mempengaruhi usability, iaitu dari segi kecekapan pengguna, dari segi risiko kesalahan, yang mana benda-benda ni akan membantu user ataupun pengguna ni menggunakan produk kita ataupun courseware kita dengan lebih mudah. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja untuk sesi penerangan saya pada hari ini. Okey, jika ada, saya harap apa yang saya soal tadi boleh difikirkan dan dijawab. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh boleh tanya dekat bahagian komen nanti. InsyaAllah saya akan jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.